Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita tergempar hari ini. Usaha-sama Jawatankuasa SK Penghulu Saleh dan PIBG menggerakkan Ops Persaraan bagi meraihkan beberapa veteran merupakan satu tindakan yang harus dicontohi sekaligus membuktikan kerjasama yang erat di kalangan ahlinya. Menurut penganalisis, Ops ini telah dijalankan sepanjang minggu lalu. Ops Persaraan ini bertujuan untuk meraihkan 3 orang bakal pesara pada masa terdekat. Ia sekaligus mengundang rasa sebab di dada dan kesedihan di kalangan ahlinya. Mereka yang terlibat untuk bersara adalah Puan Masliza binti Ahmad aka Teacher Mas, Puan Anita binti Arsyad aka Kak Ita dan Puan Fauziah binti Muhammad Noor aka Kak Ji. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh Azrina. Dipersilakan. Terima kasih dari pentas utama. Berikut adalah laporan penuh bagi Ops Persaraan. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasamu puan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Tanggal 11 hari bulan Jun 1966 merupakan detik kelahiran beliau bertempat di nombor 1 Kampung Istana Batu Pahat. Beliau merupakan cahaya mata kedua daripada 5 orang adik-beradik bagi tambatan hati pasangan bahagia Encik Ahmad bin Suratman dan Puan Samsiah binti Ahmad. Mendapat pendidikan awal pada tahun 1973 hingga 1978 di SK Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Bermula darjah 1 hingga darjah 6. Meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Konvent Sentul bermula tingkatan 1 hingga 3 pada tahun 1979 hingga 1983. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran meneruskan pelajaran di ITM Dungun Terengganu dalam diploma setiausaha. Kerana minat yang begitu mendalam dalam dunia pendidikan terutama bahasa Inggeris, beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor Bahru dalam bidang TESOL pada tahun 1986 hingga 1988. Tanggal 1 Jun 1991, termeterailah ikatan hati bersama dengan Razali bin Talib. Pasangan sejoli mengecapi bahagia hasil pengkongsian hidup beliau dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu 2 orang putera dan 2 orang puteri. Didikan dan amalan untuk meraih kecemerlangan di sekolah dipraktikkan semasa mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Profesion beliau sebagai guru bermula pada 3 hari bulan 1 1989. SK Paloh Hinai Pekan Pahang merupakan sekolah pertama beliau menabur bakti sehingga 1 hari bulan 6 1991. Kemudian beliau meneruskan perkhidmatan di SK LKTP Selangor 3 Muazzam Shah Pahang pada 1 Jun 1991 hingga 1 Oktober 1998. Dengan jasa keringat dan kejayaan yang dicurahkan, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1997. Meneruskan hikmat bakti di bumi Johor, sekolah pertama beliau adalah di SK Konvent Batu Pahat. Bermula pada 1 Oktober 1998 hingga 1 Disember 1998. Meneruskan hikmat bakti beliau selama 24 tahun di SK Penghulu Saleh bermula pada 1 Disember 1998. Tekad dan keazaman yang tinggi untuk menemba ilmu pada tahun 2003 hingga 2007, beliau berjaya melanjutkan pelajaran di OUM juga dalam bidang TESOL. Dengan nama panggilan popularnya Teacher Mas, beliau sangat senang didekati terutamanya murid tahun 6.
mencipta kejayaan yang gemilang dalam UPSR khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Antara saat yang paling beliau tidak dapat lupakan ialah pada tahun 2013 di mana 9 orang murid SKPS mendapat 5A dalam UPSR. Sumbangan beliau sebagai penanda kertas UPSR bahasa Inggeris selama 5 tahun bermula pada tahun 2010 hingga 2015 berturut-turut menjadikan beliau sangat dihormati oleh rakan sejawat yang lain. Raut wajah yang tenang dan mesra apabila disapa menjadikan beliau seorang guru sangat disayangi oleh anak-anak didik dan rakan seperjuangan. Selama tempoh 24 tahun perkhidmatan beliau di SKPS ini, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2007 dan 2020. Merupakan seorang yang ramah, berdedikasi, sopan santun dan lemah lembut. Matlamat hidup beliau sentiasa menjadi pegangan. Redha bukan bermakna tiada tangisan tetapi adalah penerimaan tanpa persoalan terhadap apa yang telah ditentukan Allah. Kerana segala ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dalam kelembutan ada ketegasan ketika menangani kerana anak didiknya. Gaya penampilannya yang sederhana tetapi menarik sering menjadi idola rakan sejawatan dan anak didiknya. Setelah 24 tahun mengerah keringat mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara ceria, padang perhimpunan dan dewan perkasa, bilik darjah dan anak-anak keletah, pejabat tugas dan pembantu ikhlas, bilik guru dan timbunan buku. Selamat tinggal anak-anak didik semua. Jadilah anak bangsa yang berguna, agar ilmu yang diberi bukan sia-sia. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Benar kata pepatah, patah tumbuh, hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baru selepas ini, iaitu alam persaraan beliau. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Akhir kalam penyudah kata, moga bahagia di alam pesara. InsyaAllah. Perigi puan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi puan semara ingatan, luhur budi tidak dilupa. Pada tanggal 5 Januari 1966, tarikh keramat bagi pasangan bertua Arsyad bin Haji Othman dan Safia binti Haji Zainuddin di Hospital Batu Pahat. Pasangan ini dikurniakan 2 orang putera dan 1 puteri. Anak ketiga dari 3 orang adik-beradik ini diberi nama Anita alias Fadilah binti Arsyad. Beliau telah dijaga seperti menatang minyak yang penuh dan diberi didikan yang sempurna. Beliau mendapat pendidikan awal sekolah rendah dalam darjah 1 hingga darjah 6 di SK Seri Maimun pada tahun 1973 hingga 1978. Maka bermulalah pencarian ilmu yang pertama baginya. Detik waktu menginjak pantas dan tahun juga bersilih ganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, pada tahun 1979, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat, Johor, sehingga ke tingkatan 5 dan menduduki sijil pelajaran Malaysia pada tahun 1983. Beliau melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 atas dan bawah selama 2 tahun bermula pada tahun 1983 hingga 1985 di sekolah yang sama. Selepas STPM,
Beliau seterusnya menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka dalam tempoh 2 tahun dari tahun 1990 hingga 1992. Sepanjang tempoh di maktab, beliau telah menjadi guru sandaran terlatih di beberapa buah sekolah, antaranya Sekolah Menengah Ca Segamat 1987, Sekolah Menengah Semencu Kota Tinggi 1988, Sekolah Menengah Datuk Jaafar Johor Bahru 1989, Sekolah Menengah Konvent Johor Bahru 1989, Sekolah Menengah Datuk Sulaiman Parit Sulong 1990. Kata orang kalau dah jodoh tak ke mana. Pada tarikh 23 Februari 1992, termeterailah ikatan suci dua hati antara beliau dan pasangannya Encik Ismail bin Hashim, yang kini seorang pesara juruteknik TNB Batu Pahat. Dikurniakan 2 putera dan 2 puteri, menjadikan alam rumah tangga mereka terasa lebih indah. Kini kehidupan mereka bertambah seri kerana telah bergelar atuk dan nenek kepada 2 orang cucu. Bercerita tentang perkhidmatan beliau, Sekolah Kebangsaan Seri Medan merupakan sekolah pertama beliau ditempatkan setelah tamat pendidikan di Maktab Perguruan. Beliau berkhidmat selama 5 tahun bermula pada tahun 1993 hingga 1997 sebelum meneruskan perkhidmatan beliau di SK Penghulu Saleh. Bermula pada tahun 1998 hingga kini. 29 tahun dalam bidang pendidikan menjadikan beliau cukup peka dan arif, terutama dalam peperiksaan. Beliau menjadi SU peperiksaan sudah hampir 23 tahun. Nombor kad pengenalan, nombor giliran, slip peperiksaan merupakan antara mainan beliau sepanjang tempoh menjadi SU peperiksaan. Dengan kesungguhan dan kecintaannya pada ilmu, beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2008 hingga 2012. Dengan kecekalan dan kesungguhan beliau, akhirnya beliau berjaya menamatkan pembelajaran beliau dalam Sarjana Muda Kesusasteraan. 24 tahun di SKPS ini bukanlah tempoh masa yang pendek. Guru dan murid yang datang bersilih ganti, namun beliau masih di sini. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2005 dan 2013. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik pasti disanjung. Bakat kepimpinannya sungguh menyerlah. Berpegang kepada prinsip hidupnya, memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatu untuk kita. Beliau mempunyai wawasan yang cukup tinggi dan patut dicontohi. Sikap prihatinnya terhadap anak didik amat tinggi, malah sentiasa mengutamakan mereka dalam banyak hal. Beliau tidak pernah jemu dan mengalah dalam usaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak didiknya. Antara sejarah kejayaan dan khidmat bakti beliau ialah: di sinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan perkhidmatan beliau pada usia persaraan 56 tahun. Sikap keprihatinannya terhadap anak bangsa tidak pernah luntur ditelan masa di mamah usia. Sentiasa ikhlas menjalankan tugasnya dan tidak pernah lokek berkongsi ilmu dan wang ringgit. Banyak masanya dihabiskan dengan mengabdikan diri pada tugasnya sebagai seorang guru.
Terang bulan di malam hari, indah gemerlap bintang bercahaya. Kasih dan sayang ikhlas terpatri, rindu bertaut sepenuh jiwa. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan puan alami, moga tenang nikmati hidup. Pada tanggal 1 Januari 1967, tarikh keramat bagi pasangan bertua Haji Muhammad Noh bin Katan dan Hajah Fatimah binti Abdul Manaf apabila dikurniakan seorang puteri diberi nama Fauzia binti Muhammad Noh di Muar Johor. Merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik terdiri daripada 2 perempuan dan seorang lelaki. Beliau mendapat pendidikan awal di beberapa buah sekolah rendah. Sering bertukar sekolah di banyak negeri kerana mengikut ayah yang berkhidmat sebagai tentera. Antara sekolah tempat beliau menerima pendidikan awal ialah di SK Sungai Besi 1 Kuala Lumpur, SK Ho Seng Ong Channing Garden Ipoh Perak, SK Panglima Adenan Port Dickson Negeri Sembilan. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, beliau meneruskan pendidikan di peringkat menengah di SMK Tikam Batu Sungai Petani Kedah, SMK Cik Tun Sungai Petani Kedah, SMK Bukit Gambir Muar Johor, SMK Sultan Abu Bakar Muar Johor. Seterusnya, beliau telah meneruskan pengajian asasnya di Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu dalam pengkhususan perguruan sekolah rendah atau pengajian Melayu bagi sesi 1986-1988. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuh segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, alah biasa, tegal biasa. Dan genggam api biar sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh GBK Pendidikan Khas yang disayangi Hajah Fauzia binti Muhammad Noh. Mula berkhidmat sebagai guru dengan option pengajian Melayu pada 1 Januari 1989 hingga 30 November 1993 di SK RKT Seri Ledang, Muar. Sekolah yang berada di pedalaman, tiada akses pengangkutan seperti kemudahan bas atau teksi selain kenderaan sendiri. Jadi, gaji pertama terpaksa beli motosikal untuk memudahkan pergerakan sama ada semasa berada di Felda atau menghadiri mesyuarat atau kursus di luar. Tarikh 21 Ogos 1993 merupakan tarikh keramat bagi pasangan hati apabila beliau diijab kabulkan dengan pilihan hatinya Haji Norman bin Ibrahim. Pasangan ini telah dikurniakan dengan 4 orang putera dengan seorang puteri. Pada tahun 1993, beliau telah membuat permohonan bertukar ke daerah Batu Pahat setelah mendirikan rumah tangga. Tarikh 1/1/1993 memulakan perkhidmatan di SK Parit Sulong yang bilangan muridnya ketika itu hampir 900 orang. Tahun 1996 merupakan titik tolak beliau bertukar option dari aliran perdana kepada program pendidikan khas integrasi. Diarahkan mengikuti kursus asas pendidikan khas, seterusnya bertukar option secara rasmi pada Julai 1996. Dari awal pembukaan program PPKI selama 26 tahun dan sepanjang tempoh perkhidmatan, beliau telah melaksanakan tugasan rasmi sebagai guru penyelaras dan GPK Pendidikan Khas. Sepanjang tempoh 25 tahun di SK Parit Sulong, beliau berjaya mewujudkan program PPKI walaupun pada awal pembukaan program belum ada peruntukan PCG atau allowance mahupun prasarana. Usaha yang berterusan, akhirnya sekolah mendapat 2 blok bangunan baru 4 tingkat termasuklah kelas PPKI.
Dari situ, pelbagai usaha naik taraf kelas PPKI agar lebih kondusif demi menampung bilangan murid yang mencecah hampir 40 orang. Menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2009. Beliau meninggalkan SK Parit Sulong dengan 1000 kenangan. Pada tanggal 2 Julai 2018, beliau memulakan perkhidmatan di SK Penghulu Saleh. Setelah menerima lantikan sebagai GPK Pendidikan Khas walaupun tiada permohonan dibuat. Belajar menimba ilmu sebagai pentadbir dengan tunjuk ajar daripada guru besar Cikgu Hajah Saodah binti Ahmad bersama barisan rakan-rakan GPK. Membantu menaik taraf, menceriakan pengstrukturan organisasi dalam PPKI agar lebih teratur. Bersyukur dapat bergerak bersama barisan guru-guru muda yang hebat, bersemangat, idea serta bakat yang pelbagai dan semuanya option pendidikan khas di mana ilmu teori dan praktikal mereka yang lebih tinggi. Gandingan yang kukuh membawa murid yang hebat dan cemerlang baik dari peringkat sekolah hinggalah kebangsaan. Kita cari apa kelebihan murid bukan kekurangan, pasti akan jumpa X factor mereka. Itulah semangat yang ditinggalkan untuk rakan-rakan di PPKI. Bak kata bidadari Melayu, benih yang baik dilempar di mana-mana pun tetap memberi hasil yang baik. Begitulah juga dengan beliau. Khidmat bakti beliau sentiasa ditagih lantaran ciri-ciri kepimpinan beliau telah sebati dalam diri serta semangat yang sentiasa membara dan tidak mahu mengalah. Beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2020. Di SKPS inilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan persaraan. Sikap prihatinnya terhadap anak-anak khususnya murid berkeperluan khas tidak pernah luntur ditelan masa di mama usia. Sentiasa ikhlas semasa menjalankan tugasnya dan tidak jemu dan lokek berkongsi ilmu dan wang ringgit. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik di tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Untuk bahagia terdapat rahsia kebahagiaan dalam 3 perkara. Bersabar, bersyukur dan ikhlas dalam apa jua perkara. InsyaAllah akan bertemu titik kepuasan diri. Itulah matlamat beliau. Nasihatnya untuk semua, ingatlah Allah tidak menunaikan segala hajat yang diinginkan kerana Allah telah merancang perjalanan yang terbaik untukmu. Begitulah tadi laporan penuh Ops Persaraan. Kita kembali ke pentas utama. Terima kasih Azrina atas laporan itu tadi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian berita tergempar hari ini. Terima kasih.